kita membincangkan dalam bab kecergasan fizikal, iaitu komposisi badan. Komposisi badan merujuk kepada kadar lemak dengan jisim tisu tanpa lemak dalam badan. Seseorang yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi lebih cenderung diserang pelbagai penyakit berbanding dengan individu yang kurang kandungan lemak. Terdapat pelbagai cara untuk menilai komposisi badan. Antaranya ialah indeks jisim badan, ukuran lipatan kulit dan ukuran lilitan. Dan ada beberapa kaedah yang boleh menganggarkan peratusan lemak dalam badan yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Sebelum tu kita lihat apa keperluan peratusan lemak dalam badan. Kita tengok lemak yang diperlukan bagi perempuan ialah 10 hingga 13% dan bagi lelaki hanya 2 hingga 5% sahaja. Manusia memang memerlukan lemak dalam badan tetapi dalam peratusan yang kecil. Kalau atlet 14 hingga 20% bagi perempuan dan 6 hingga 13% bagi lelaki. Secara puratanya, perempuan memiliki 25 hingga 31% lemak dalam badan, mana lelaki 18 ke 24% lemak dalam badan. Ini adalah beberapa kaedah menentukan komposisi badan. Yang pertamanya adalah ukuran lipatan kulit, ketebalan lipatan kulit. Yang kedua, ukur lilit badan. Yang ketiga, penimbang hidrostatik. Yang keempat, bioelectrical impedance analysis, BIA. Yang kelima, PSA ataupun DEXA, dual energy X-ray absorptiometry. Yang keenam, A displacement plethysmography, Bot-Pot. Ini yang pertama dari ukuran lipatan kulit. Menggunakan kaliper, kita ukur ketebalan kulit. Ada dari segi manual dan ada yang digital. Yang kedua ialah ukur lilit badan. Kita hanya menggunakan ukur lilit badan dan menggunakan jadual yang sesuai. Yang ketiga ialah penimbang hidrostatik, di mana seseorang itu ditimbang di dalam air. Bacaan ini lebih tepat. Yang keempat ialah BIA, bioelectrical impedance analysis. Ini pun dah terdapat sekarang dengan penimbang berat. Biasanya penimbang disertakan dengan alat pemegang ataupun pelat besi, di mana dia boleh menghantar bacaan. Sebagai contohnya, body fat percentage, muscle mass, body fat idea yang diperlukan. Ini adalah contoh. Kaedah ini boleh dilakukan di rumah dengan penimbang ataupun gadget yang mempunyai dilengkapi dengan BIA. Yang kelima ialah DEXA. DSA ni biasanya di makmal ataupun di hospital. Lebih tepat, cumanya kosnya agak mahal. Dia boleh kesan kita punya tulang, fat dan muscle kita. Jika berlaku koyak dan sebagainya, kecederaan pun dia boleh kesan. Dan yang keenam ialah A displacement plethysmography ataupun Bot-Pot. Sama juga, kosnya agak tinggi tapi bacaannya lebih tepat. Untuk selepas ini kita akan lihat ujian ukur lilit badan, iaitu nisbah pinggang pinggul ataupun WHR, waist to hip ratio. WHR, waist to hip ratio ni satu kaedah nisbah lilitan pinggang ke pinggul yang diambil bagi tentukan komposisi badan. Dia tak boleh nak anggarkan peratusan lemak dalam badan. Dia sama juga macam indeks jisim badan, hanya menganggarkan di mana kategori kita. Lilitan pinggang adalah kaedah yang ringkas untuk digunakan menggambarkan taburan lemak di bahagian perut, abdominal fat. Kaedah ini sangat berguna untuk individu yang mempunyai BMI yang normal dan mempunyai lebih berat badan. Mereka yang mempunyai BMI yang obesity tidak sesuai untuk melakukan kaedah ini kerana bacaan BMI tidak memberi sebarang kesan kepadanya. Kaedah ini juga menentukan sama ada seseorang itu mempunyai bentuk badan seperti apple atau pear. Lelaki lebih cenderung mempunyai badan berbentuk buah apple berbanding perempuan yang lebih cenderung mempunyai badan berbentuk buah pear.
Kita lihat prosedur WHR, kaedah ukur lilit ini. Murid berpasangan iaitu seorang penguji dan seorang subjek yang diukur. Subjek berdiri dalam keadaan tegak. Penguji mengambil ukuran di bahagian lilitan pinggang 1 cm di atas pusat seperti dalam rajah, lalu mencatatkan pada borang skor. Kemudian penguji mengambil ukuran di bahagian lilitan pinggul lalu mencatatnya pada borang skor. Jadi pengiraan akan dibuat pinggang bahagi pinggul. Kita hanya menggunakan pita ukur sahaja. Kemudian kita akan lilit bacaan dalam sentimeter. Pinggang, kemudian kita ukur pinggul. Ini contoh borang skor, kita catatkan. Kemudian kita lakukan kiraan dan dapatkan keputusan. Dan dapat keputusan itu, kita rujuk jadual norma WHR. Kalau kurang daripada 85 cm bagi lelaki cemerlang, perempuan kurang daripada 75 cm cemerlang. Manakala baik 0.85 kepada 90, 0.9. Sederhana bagi lelaki 0.9 ke 0.95. Kalau tinggi 0.95 kepada 1 cm. Perempuan pun boleh rujuk. Jadi apa yang penting dalam kaedah ini, lakukan, dapatkan kiraan dan rujuk jadual. Kita hanya boleh tahu kita punya kategori, di mana kategori yang kita berada. Itu saja daripada saya.